ajar kamu tentang masih continue dengan file dan juga array, dan juga at the same time saya juga akan ajar macam mana kamu nak hantar array ke function. Okay, so apa yang kita belajar hari ini akan membantu kamu untuk buat projek kamu ni. Okay, saya akan buat kelas ni, sebahagiannya saya akan guna Google Meet dan sebahagian lagi kita akan buat dengan menggunakan WhatsApp. So saya akan bagi kamu coding, lepas tu kamu cuba run di komputer kamu, dan kalau ada apa-apa soalan kamu boleh hantar WhatsApp kat saya, dalam grup pun boleh, personal pun boleh. So saya akan terangkan pada kamu. So sekarang ni saya akan terangkan tentang coding ni dulu ya. Kalau ada apa-apa soalan kamu boleh tanya. Okay, lepas saya terangkan coding ni, nanti saya akan share coding ni dan kamu boleh hands on di komputer kamu sendiri. Okay, saya create coding ni, tujuan saya create coding ni adalah untuk baca daripada file, lepas tu simpan data yang dibaca daripada file tu ke dalam array. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan kandungan file input. Okay, di sini, okay, yang ni saya remove sebab saya tak nak guna. Okay, yang ni saya terangkan satu-satu dulu. Okay, ini adalah header ataupun library IOStream. Saya gunakan IOStream ni sebab saya akan, kalau saya nak gunakan cin atau cout dalam coding saya kena gunakan IOStream. Lepas tu, saya gunakan library yang ni, library ni, fstream. Fstream ni kita kena gunakan library ni atau header ni kalau kita perlu gunakan file. So kita mesti kena guna library ni. So ini sekarang ni main program. Okay, sebelum tu kita lihat kat sini ya. Okay, saya declare satu variable sebagai constant variable iaitu size sebagai constant variable. Dan saya jadikan dia sebagai global constant. Maksudnya daripada mana-mana function pun saya boleh dapatkan nilai ni. Okay, I make it as a global constant. Dan nama variable ni adalah size. Sebab size ni nanti saya nak gunakan untuk array. Array size. Maksudnya berapa banyak elemen yang boleh simpan dalam maksimum elemen yang kita boleh simpan di dalam array tu. Okay, dalam contoh ni saya jadikan dia 10. Kalau kamu ada, maksudnya di sini saya boleh simpan sehingga maksimum 10 data. Kalau kamu nak simpan sehingga 20 data, kamu kena jadikan dia 20. Okay, maksudnya bila kamu jadikan array tu size 20, tak bermaksud dalam file kamu kena ada 20 data. It's okay, dalam file kamu cuma ada 5 data sahaja, tapi maksimum data yang boleh diwakilkan adalah 20. Itu maksud dia ya. Kata kalau saya letak 100, ini maksud dia saya boleh simpan dalam array itu sehingga 100 data. Okay, size array saya tu boleh simpan sehingga 100 data. Tapi katalah dalam file sekarang saya cuma letak 10 data, it's okay. Tak jadi masalah. So saya cuma gunakan array tu elemen 1 sampai elemen 10 sahaja. Yang lebih tu saya tak guna, tapi it's okay, tak ada masalah. Okay, sekarang ni saya jadikan, untuk contoh ni saya jadikan dia size-nya adalah 10 ya. Maksudnya maksimum dia boleh simpan sehingga 10 data. Okay, lepas tu kita lihat yang ni pula. Ini main function main. So this one
fstream in file. Okay, fstream in file maksudnya saya declare satu variable file dan nama variable file tu adalah in file. So bila saya refer kepada file, saya kena refer kepada in file ni. Saya kena gunakan in file. Sebab in file ni adalah variable file. Excuse me. Dan in file ni adalah nama yang saya bagi sendiri. So kalau kamu bagi nama lain my file, file info, boleh je, tak jadi masalah. Yang kamu kena ingat dia mesti valid identifier name. Okay, dia kena ikut rules yang kita dah belajar masa awal-awal kelas dulu, macam mana kita nak create nama yang sah di dalam C++. Kamu kena ikut that rule. Okay, yang ni pula, sekarang kita open satu file. Okay, kita open satu file dan nama file yang kita open tu nama dia adalah matrix.txt. Okay, nama file itu matrix.txt dan mode dia adalah in. Maksudnya ini adalah input file. Okay, ia adalah input file. So sekarang ni saya nak create satu file nama matrix. Okay, disebabkan dalam contoh ni saya dah ada file matrix, so saya guna nama lain. Saya letak nama dia matrix data. Okay, saya letak macam ni lah matrix data. So sekarang saya akan create satu file yang nama dia matrixdata.txt. Sekarang saya tunjuk macam mana nak create. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu yang kita nak simpan data tu adalah data matrix. Data matrix pelajar katakan. So di sini kita create satu string untuk simpan matrix. Sebab matrix tu kita tahu dia gabungan antara alfabet dan juga nombor. So kita kena simpan dia sebagai string. Sebab string boleh terima alfabet dan juga numbers, special character, semua dia boleh terima. Okay, any symbol pun dia boleh terima. So kita declare matrix tu sebagai string. Okay, dan kita kita declare di sini matrix ni sebagai array. Okay, sebagai array dan kita bagi size dia 10. So maksudnya array matrix ni dia boleh simpan maksimum sehingga 10 data dalam contoh ni sehingga 10 data. Kalau saya ubah ini jadi 20, so maksudnya dia boleh simpan maksimum sehingga 20 data. Okay, so ianya banyak mana data yang boleh simpan di dalam array ni bergantung kepada size ni. Besar mana size ni? Okay, sekarang ni saya nak tunjuk kandungan file matrix.txt. Okay, dalam contoh ni saya cuma nak simpan satu data sahaja di dalam file. So saya buka dulu file matrix.txt saya create. File input kamu kena create sendiri. So sekarang saya pergi pada file. Lepas tu saya pergi pada new. Lepas tu kena pilih plain text. Okay, plain text. So saya akan letak 10 matrix number. Saya just type randomly number ni. Katalah sekarang ni saya letak M D 20 20. Katalah saya letak 111. I put it like this. Okay. Lepas tu saya letak satu lagi nombor. Okay. Okay, so di sini saya simpan di dalam file ni 4 matrik. Okay, matrik 4 orang pelajar saya simpan macam ni. Dan kamu nampak tak yang blinking ni? Yang duk blinking lepas 4 tu, ada blinking tu, itu kita panggil dia sebagai end of file.
Okey, kamu tengok yang lepas 4 tu dia macam ada tanda garis yang ada satu tanda tu yang blinking ni, itu kita namakan dia sebagai ini. Okey, lepas 4 ni, yang ni ini adalah end of file. So lepas tu saya akan savekan dia. File ni saya savekan dia. Save dengan nama matrix data.txt. Nama yang sama yang saya letak tadi tu. Okay, kena nama yang sama. Okay. Satu lagi benda yang kamu kena ingat. Okay, ingat satu lagi benda yang kamu kena ingat. File, source file kamu dengan input file kamu mesti berada di directory yang sama. Ini adalah input file dan yang ni pula adalah source file. So kena ada di directory yang sama. Kalau tak ada di directory yang sama, kamu kena tambah lagi coding sikit. Okay? Itu kalau kamu nak tahu macam mana buat, kamu boleh personally WhatsApp saya. Okay? Sebab nanti kita kena bagi tahu dia berada di directory mana. Ekstra kerja yang kamu kena buat. Kalau berada di, selalunya kita akan letak di directory yang sama, so automatically compiler boleh baca file input ni. Okay, sekarang kita dah create file input ni ya. Ini file inputnya. Okay, sekarang ni saya bagi nama file ni, belum bagi nama. Kalau kamu terus tadi masa buka file tu terus bagi nama pun boleh ya. So saya namakan file ni sebagai my project. Okay, my project. So sekarang source file saya nama dia my project A dan input file saya nama dia adalah matrixdata.txt. Okay, sekarang saya continue lagi terangkan file source file ini ya. Okay, lepas tu okay, sekarang kita continue lagi terangkan tentang coding ni. Okay, ini kita declare variable file, ini kita open file input, yang ni pula kita declare satu array of string, nama dia matrix. Okay, dan size-nya adalah 10 di sini. Okay, lepas tu kita gunakan kita declare satu variable, okay, variable I. So tujuan kita declare variable ni sebab kita nak tahu berapa bilangan matrix yang ada di dalam file tadi. Contohnya, file tadi tu macam ni ya. So bilangan matrix yang ada dalam file ni adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kan bilangan matrix. Kalau kamu tambah, so bilangan itu pun akan bertambah. Okay, itu tujuan I ni. So kalau kamu nak tukar nama lain pun boleh ya. Katalah sekarang ni saya tukar nama dia jadi bilangan, let's say saya namakan dia sebagai bilangan rekod. Okay, let's say saya nak namakan dia sebagai bilangan rekod. Boleh je kamu namakan bilangan rekod. So kalau ni bilangan rekod, so semua I pun saya akan ubah ya jadi bilangan rekod. Okay, bilangan rekod ni awalnya kita declare dia sebagai kosong. Okay, bilangan rekod ni kita initialize dia sebagai kosong. Kenapa kita initialize dia sebagai kosong? Sebab kita juga akan gunakan dia sebagai subscript
ataupun indeks untuk array tersebut. Okay, so kita tahu array ni indeksnya bermula daripada kosong. So disebabkan itu kita akan gunakan juga sebagai indeks. So kita initialize dia sebagai 0. Okay, sekarang ni ini while loop. Okay, while loop ni tujuannya adalah baca daripada file input. Okay, baca daripada file input. So di sini while not in file end of file baca. Macam itulah maksud dia. Maksudnya selagi input file bukan end of file. Maksudnya selagi input file tu ada data baca. Itu maksud dia. Okay. Selagi input file tu ada data baca. Baca dari input file. Kalau input file tu end of file, so berhenti while loop ni, keluar daripada while loop. Itulah maksud while loop ni. Okay, macam mana ini terjadi? Kamu tengok. In file, end of file. Kalau dia variable file ni dijumpa end of file, maksudnya macam di sini, saya bagi tahu kamu tadi, lepas dia dah baca data keempat, yang cursor tu itu adalah end of file. Okay, maksudnya tak ada data lagi. So itulah end of file. So kalaulah jumpa end of file, so ini akan jadi true. Betul tak? Ini akan jadi true. Bila ini jadi true, not true akan jadi false. Bila not true jadi false, so dia akan berhentikan while loop ni dan akan keluar daripada while loop. Okey, faham tak? Okey, atau senang kamu nak ingat, kamu ingat je lah macam ni. Selagi bukan end of file, baca. Tapi ingat jangan lupa tanda ni. Ini maksudnya not. Tanda ni jangan lupa. Hafal sebiji benda ni. Okey, so kita kata selagi not end of file terus baca. So macam mana dia baca? Dia baca macam ni ya. In file. Okey, ini adalah variable file lah. Variable file sebab kita nak baca daripada file input tadi matrix data.txt, kita kena refer pada dia punya variable file. In file, kita kena baca daripada file ni matrix.txt dan data dia simpan di dalam variable, di dalam array ni. Okay, so first time dia akan simpan di dalam matrix 0. Betul tak? First time dia akan simpan di dalam matrix 0. Dari mana dia dapat 0 ni? Okey, yang ni saya tukar Yang ni kena bilangan rekod yang ni. Okay, so matrix 0 sebab dia akan ambil nilai bilangan rekod ni. So bilangan rekod ni 0, so dia akan ambil matrix 0. Dia akan simpan data tu di dalam matrix 0. Okay. So dalam matrix 0 dia akan simpan nilai ni. Dia akan baca. Lepas tu dia akan simpan dalam matrix 0 ni, dia akan simpan nilai ni ya. Okay. First time dia baca akan baca matrix 0, dia akan baca daripada in file, lepas tu dia akan simpan di dalam matrix 0 nilai ni. Okay. Lepas tu tambah bilangan rekod tambah 1. Sebab kita tadi dah baca dah rekod pertama, so kita tambah 1 lagi jadi untuk rekod yang berikutnya. Untuk baca rekod berikutnya. So rekod berikutnya, so bilangan rekod akan jadi, untuk contoh ni, 0 tambah 1 dia akan jadi 1. Okay, 0, tadi 0 tambah 1 akan jadi 1. Okay.
Okay, dari mana saya dapat nilai kosong ni? Nilai kosong ni saya dapat daripada nilai bilangan rekod ni. Data yang disimpan dalam bilangan rekod. So, bilangan rekod asalnya adalah 0. Okey, lepas dia dah laksanakan first iteration ni, dia akan kembali semak syarat ni. Okey, dia akan semak syarat ni. So, masih lagi bukan end of file lah. So, dia akan baca data yang berikutnya. Data yang berikutnya adalah yang ni. Okey. So, sekarang ni dia masih ada data lagi, so dia continue. So di sini dia akan baca data yang kedua. Data yang kedua ni daripada file tersebut adalah data yang ni di belakang ni kan boleh nampak 2. Lepas tu yang ni bukan lagi 0. So ini akan ambil nilai bilangan rekod tadi yang baru dah update tu. So dia akan jadi 1. Okay, 1. So yang bilangan rekod pula akan bertambah lagi 1. So 1 tambah 1 lagi. Okay, 1. So bilangan rekod masa ni 1. 1 tambah 1 akan jadi 2. Okay, then dah habis iteration ni, dia akan kembali lagi semak syarat. Dia akan ulang selagi tak jumpa end of file. Okay. Dia akan semak syarat. Adakah end of file? So bukan end of file lagi kan? Ada data lagi, bukan end of file. So seterusnya dia akan baca data yang berikutnya. So data yang berikutnya adalah yang ni. Okay. So sekarang ni matrix ni akan jadi matrix 2. Okay, sebab tadi bilangan rekod nilainya adalah 2. So data yang akan disimpan di situ adalah yang ni. 3, okay. Then bilangan rekod ni kena tambah 1. Tadi bilangan rekod nilainya ada 2 kan. So 2 tambah 1 akan jadi 3. Okay. 2 tambah 1 jadi 3. Okay, dah habis iteration ni. So dia akan semak syarat semula. Okay, dah end of file ke? Belum lagi end of file. Sebab masih ada lagi data, so belum lagi end of file. So di sini dia akan baca data yang berikutnya. Okay, so sekarang ni matrix ni akan jadi matrix 3. Okay, sebab bilangan rekod tu nilainya adalah 3. Dan data yang dia akan simpan dalam matrix 3 ni adalah yang ni. Okay, ini dia akan simpan dalam. Okay, lepas tu bilangan rekod di sini akan tambah 1. So sekarang ni 3 tambah 1 akan jadi 4. Okay, okay, dah habis iteration ni, sekarang dia pergi semak syarat pula. Adakah in file, end of file? Okay, in file, end of file, adakah ianya dah end of file? Okay, so masa ni disemak memang dah end of file, dah tak ada lagi data untuk dibaca berikutnya. So dia akan jadi end of file sebab dah habis dah. Dah end of file. So end of file akan jadi true. Okay, end of file ni akan jadi true. So bila ianya true, not true akan jadi false. Bila dianya false, while loop kita tahu kalau dia false, kita akan berhentikan while loop tu, kita akan keluar daripada while loop. Okay, lepas keluar daripada while loop, then kita close file tadi tu. Kita close input file tadi. Infile.close. Maksudnya sekarang ni kita dah tutup file matrix data.txt tu, kita dah tutup. Sekarang tak boleh baca lagi dah sebab kita dah tutup file tu. Okay. Okay, masa keluar daripada while loop tadi, kamu tahu bilangan
rekod ni dia nilainya adalah 4. Masa keluar daripada while loop ni, bilangannya tadi adalah 4. Sebab tu tadi saya kata bilangan rekod ni dia simpan, bilangan rekod ni disimpan bilangan rekod dalam fail kamu tu. Ada berapa rekod dalam fail kamu? Macam tadi ada 4. So nilainya masa dia keluar daripada while loop ni nilainya adalah 4. So daripada situ kita tahu data kita ni ada 4. Kita ada 4 rekod dalam fail kita. Okay, sekarang ni in file close. Kita close file. Kita close file ni. matrix.data.txt. Kita close file ni. Okay, lepas tu yang ni pula tujuannya adalah untuk kita nak cetak atau kita nak print nilai yang kita simpan dalam array tadi tu. Kita sekarang ni baca daripada file, lepas tu kita simpan dalam array matrix. So sekarang ni kita nak baca daripada array tu, kita nak print daripada array tu. Maksudnya kita dapatkan data tu, kita nak print. Dan kamu tahu kalau kita nak print variable biasa, kita akan print cout matrix. Tapi array ni, dia ada banyak elemen dalam dia. So kamu kalau nak print di sini, kamu akan print macam ni. Cout. Okay, kamu kena print sebab kita tadi ada 4 data kan. So kita kena print sebanyak 4 kali. Okay, yang ni 0, 1, 2, 3. Maksudnya baris 22 tu dia print nilai di dalam elemen pertama. 23 data dalam elemen kedua. Line 24 tu data dalam elemen yang ketiga dan line 25 tu data dalam elemen yang keempat. Okay, kalau kita print satu-satu macam ni, tapi kita tak naklah print macam ni Memang boleh print macam ni, tapi this is not a professional way of printing data. So kita gunakan for loop di sini. Sebab array kita boleh gunakan for loop. So kita gunakan for loop. Okay, yang X ni di sini saya akan gantikan dengan I Sebab kalau X mungkin kamu rasa janggal sikit, I biasa kamu, mungkin kalau kamu pernah guna programming pun kamu selalu nampak I. Dalam buku pun selalu guna IJ macam tu. Okay, saya gunakan I di sini. So saya akan mula dengan nilai kosong sebab subscript dia akan mula daripada kosong di sini. Okay, subscript mula daripada kosong sebab tu kita initializekan nilai I ni kosong atau 0. Lepas tu setiap kali kita akan tambah 1. Sebab kita boleh nampak daripada contoh ni, dia tambah 1. 0 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. Dan macam itulah seterusnya untuk array. So sesuai kita gunakan for loop ni. Lepas tu syarat dia pula ni di sini kita letak I less than bilangan rekod. Sebab kita tahu tadi masa kita keluar daripada for loop tadi, masa kita keluar daripada while loop tadi di sini, while loop, bilangan rekod tadi nilainya adalah 4. Okay, tadi masa kita keluar daripada while loop tadi nilainya adalah 4. Dia mewakili bilangan data ataupun bilangan rekod. So kita boleh gunakan itu untuk create syarat di mana kita kata I less than bilangan rekod. So kita create syarat ni I less than bilangan rekod. So daripada situ kamu boleh cuba kamu imagine sendiri. So dia akan memenuhi syarat kita untuk print data ni sebab kita tahu dia akan mula dengan 0, 0 less than 4, 1 less than 4, 2 less than 4, 3 less than 4. So dia boleh print semua data. Okey, sebab subscript 4 di sini tak wujud. Subscript 4 tak wujud.
dia cuma wujud subscript dia ataupun indeks dia pada 0 sampai 3 sahaja. Kalau bilangan data dia 4, so kita tahu subscript ni sebab dia dah mula pada 0. Okay. So sekarang saya akan run coding ni, nanti kita tengok sama-sama what happened. Yang ni saya buang, yang ni saya buang sebab ini, yang ni lah saya bentukkan dia jadi dalam for loop ni. Okay. Benda yang sama. Okay, saya save. Dan saya cuba compiling. Kita ada error kat sini. Okay, tak ada error. Coding ni betul. InsyaAllah betul. Yes, saya nak adjustkan dia supaya kamu boleh nampak semua dia punya coding. Okay. Okay, sekarang ni saya clear dulu semua. Tadi kita dah compile. Semuanya program ni dari segi sintaknya dia betul. So sekarang ni saya nak run coding ni. Okay, nampak tak dia dah baca daripada file tadi. Ini data yang saya simpan di dalam file tadi. So dia dah baca dah daripada file tadi. Sekarang tengok saya tambah data dalam file ni menjadi, saya tambah data lagi. Let's say saya tambah data. Ya, so lepas saya tambah data, saya savekan. So sekarang data saya ni ada 6. Okay, sekarang ni okay, yang kita ubah dalam file input. Tapi kita tak ubah apa-apa coding kan, source code tu. So kita terus boleh run. Kalau kamu ubah apa-apa dalam coding kamu, baru kamu kena compile balik. Save, compile balik. Tapi kalau kamu just ubah file input, kamu tak perlu compile balik kamu punya source code tu atau coding kamu tak perlu. Tak wajib buat benda tu. So saya terus run. Okay, nampak tak dia dah baca data tadi tu? Okay, nampak tak dia dah baca data yang tadi tu? Okay. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya tak? Any question nak tanya? Okay, saya bagi kamu source code ni, kamu cuba di komputer masing-masing. Kalau ada apa-apa soalan, kamu tanya. Lepas tu, saya terangkan lagi benda lain lagi sikit. Okay, saya bagi kamu source coding ni. Input file tu kamu create sendiri. Okay, ini adalah source code tadi. Okay, cuba copy dan cuba runkan coding. Okay, lepas tu satu lagi di sini tolong tambah
IO stream mas. Tadi saya tertinggal masa copy. Tak apa, saya bagi yang baru. Sekejap ya. Saya tertinggal satu. Okay, cuba run coding ni. File input kamu create sendiri sebab saya nak kamu tahu nak create file input dan baca. Cuba buat dalam JGraph. Saya bagi kamu masa dalam 5 minutes. Lepas dah buat tu kamu updatekan dekat chat, kata kamu dah boleh run. Lepas tu saya bagi contoh yang lain pula. Cuba buat . Okay, cuba buat. Okay, semua orang cuba buat . Kalau dah okay, dah boleh run, update dekat bahagian chat. Sebab nanti saya akan continue dengan contoh yang lain. Good, Irene. Okay, Aidil, Amirul, good. Yang lain-lain dapat tak? Okay, Atika pun dapat bagus. Diana pun dapat, Najib pun dapat. Okay, very good. Okay, kita continue dengan contoh yang berikutnya ya.
Okay, tadi tu kan kita baca daripada file. Lepas tu kita baca daripada file, daripada input file, dan lepas tu data yang kita baca tu kita simpan di dalam array. Dan nama array kita tu adalah matrix. So apa yang kita nak buat sekarang pula, kita nak tambah data, lepas tu kita nak simpan balik dalam file tadi. So macam mana kita nak buat? Kita nak tambah data, lepas tu simpan balik dalam file tadi. Itu yang saya nak tunjuk sekarang. Okay, saya tambah coding di sini ya. Untuk buat tu kamu kena tambah coding. Okay, sekarang ni saya nak tambah data. So bila saya tambah data, saya akan simpan di dalam array. Tadi saya dah ada 4 data dalam array. Saya dah 4 elemen kan. So sekarang ni saya akan tambah elemen yang kelima array. So saya akan gunakan bilangan rekod. Saya akan gunakan refer kepada bilangan rekod ni. Sebab tadi kita tahu bilangan rekod tadi dia akan mewakili bilangan rekod yang ada di dalam input file tadi. So bilangan rekod tadi sebab kita ada 6 data, so bilangan rekod tadi adalah 6. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ikut bilangan data. Kalau dalam file kamu ada 4 data, dia akan jadi 4. Kalau dalam file kamu ada 5 data, dia akan jadi 5 lah. Okey, dalam contoh ni, bilangan rekod ni nilainya adalah 6. Okey, rujuk pada contoh yang saya bagi 6. However, it depends on the input file. Okay. So sekarang ni saya gantikan I ni dengan bilangan rekod. So sekarang ni saya nak tambah data baru ke dalam array. Saya nak tambah data baru ke dalam array. Kenapa saya guna bilangan rekod di sini? Sebab tadi kita tahu masa dia keluar daripada loop tadi, daripada while loop tadi, bilangan data nilainya adalah 6. Okey, bilangan data nilainya adalah 6 dan kita tahu subscript 6 tu kita tak guna lagi. Subscript 6 tu untuk simpan data yang berikutnya kita kena guna subscript 6. Okay, jadi kalau kita kata kita ada 6 data dalam file, subscript yang kita guna adalah 0 sampai 5. Sebab kita tahu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 data dah. Okay. So kalau kita nak simpan data yang berikutnya, kita akan simpan dalam subscript 6. Okay, so kita sebabkan tu, bila kita tambah rekod, kita boleh gunakan bilangan rekod tu sebagai subscript berikutnya. So maksudnya ini adalah matrix 6. Actually ini adalah matrix 6. Bilangan rekod bagi contoh saya ni adalah 6. So sekarang ni saya nak simpan data yang ke-7. Okey, data yang ke-7. Okay, lepas saya dah tambah data dalam saya punya matrik tu, okay, saya tambah data di dalam matrik saya tu. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kamu boleh gunakan untuk tambah ke dalam file tadi tu, file matrix data tadi. Okay, sini saya akan ubahlah nama file ni jadi matrix data. Okay, kamu kena bagi nama file macam file kamu create tadi. Apa-apa file yang kamu create tadi, kena namanya sama. Saya rujuk kepada nama ni. This name. Okay. Kamu letak je ikut nama yang kamu bagi dalam program kamu kalau kamu ubah. Matrix data.
Okay ya. Lepas tu di sini kita open balik file tadi. Kita boleh gunakan variable file yang sama, in file. Okay, variable file yang sama, in file. Lepas tu kita open lagi sekali file. Kali ini kita open balik file tu dengan mode yang lain. Tadi mode input, sekarang lepas tu kita dah tutup dah file tadi, kita dah close. Kita tadi buka in file tu sebagai, kita refer pada file matrix data sebagai input file. Tadi ya, kita dah refer dia sebagai input file. Lepas tu kita dah tutup file tadi. So kita dah tutup matrixdata.txt file tadi tu. Dalam mode input tu kita dah tutup. So sekarang ni kita buka balik file tadi dan kita setkan mode dia sebagai app. App ni maksudnya append, maksudnya kamu boleh tambah data kepada data yang sedia ada. Okey, sekarang ni data dalam file tu dah ada 6 data, so kamu nak tambah data yang ke-7, kamu nak tambah. Okey, kamu nak append, so kamu boleh gunakan mode ni, app. Okey, ini app ni. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak tulis ke dalam file, kita nak tambah data. So caranya macam kamu guna cout juga, tapi kamu tak boleh guna cout. Di sini kamu gunakan in file. Kamu kena refer pada variable file tadi, in file. Lepas tu kamu letak n-line. Lepas tu ini data yang kamu nak tambah. Data matrix I. Ini I ni kena ganti dengan bilangan rekod, bilangan rekod. Bilangan rekod ni di sini nilainya adalah 6 tadi. Okey, nilai 6. So data yang baru tadi yang kamu dah data tadi tu yang kamu dah, yang ni kamu inputkan daripada keyboard, ini cin. Maksudnya kamu inputkan data ni pada keyboard. Data yang kamu inputkan daripada keyboard ni disimpan dalam array. Okey, lepas tu kamu nak data yang disimpan dalam array data yang ke-7 tu ditambah ke dalam file matrix.txt, matrixdata.txt. So ini data tu akan ditambah ke dalam file tersebut. Okay, so kamu kena pastikan kamu gunakan mode yang betul. Ni mode yang betul. Okay, mode yang betul. Lepas tu kamu boleh tambah data. Lepas kamu dah tambah, sekarang ni kita jadikan bilangan rekod sekarang dah bertambah ya. So kita letak bilangan rekod plus plus. Tadi kan bilangan rekod 6. So sekarang bila plus plus dia akan jadi 7. So kita tahu dalam file kita sekarang kita ada 7 data. Okay, 7 data. Lepas tu kita close file tadi tu, in file close. Bila kita close in file close, maksudnya kita close file matrix.txt ni, matrixdata.txt ni kita dah tutup. Dalam mode append ni tak wujud dah lagi, kita dah tutup file tu. Okay, so sekarang ni saya run coding ni, saya compiling sebab saya modify coding ni kan, so saya kena save. Lepas tu saya kena compiling. Okay, kalau warning macam ni tak apa ya. Di sini tak apa warning ni. Error je tak boleh. Warning ni dia bagi tahu sebab bilangan rekod ni lepas seterusnya tak guna kan. Sebab tu dia keluar warning. It's okay. Lepas tu kamu run. Okay, bila saya run, macam tadi kan dia paparkan kandungan dalam file. Kandungan dalam file tadi tu memang asalnya banyak ni je data dalam ni, okay. So dia paparlah semua data yang ada. Okay, sekarang ni saya nak tambah satu lagi data. Tengok saya tambah kat sini. Okay.
Saya tambah satu lagi data 7 ya, macam ni. Saya enter. So ini adalah data yang ke-7 data yang ke-7. Okey. Sekarang dia tanya reload. Reload maksudnya dia nak tulis ke dalam file, dia nak update file tu, dia tanya reload, kamu cakap reload lah. Okey. Sekarang ni kita buka file tadi tu. File input file nama dia matrix.txt ni kita buka. So data baru ni dah ditambah dalam file tu. Nampak tak data tu dah ditambah? Nampak tak? Okey. Kalau saya run lagi sekali, nanti data baru kita boleh tambah lagi data. Okay, sekarang ni saya run lagi coding ni. Tengok saya tambah lagi data. Saya tambah data yang ke-8. Okey, data yang ke-8. So saya enter. Yang ni saya tak compile source code tu lagi sebab saya tak ubah source code. Saya cuma nak tambah data. So saya enter, dia akan keluar reload lagi. Kamu tekan reload. So data tadi ni dah ditambah ke dalam file. Kamu boleh buka file tadi, file tadi matrix data dan kamu boleh nampak dia dah ditambah. Okey? Okey ya. So sekarang ni saya akan bagi source code ni, kamu cubalah sendiri ya. Ini saya buang sebab nanti salah faham pula. Okay, good. Ramai yang jadi ya. Okay, bagus. Okay, sekarang ni saya tunjuk pada kamu. Saya bagi data tu. Okay, saya dah sharekan dengan kamu file dia. Okay, cuba run coding tu dan tambah data. Cuba buat. Kalau dah okay, update dekat bahagian chat kata dah boleh buat. Okay, try to do it by your own. Benda ni penting untuk kamu punya projek pun penting, untuk final exam pun penting. Sebab kamu perlu tahu macam mana nak baca daripada file. Itu semua important. Lepas tu macam nak simpan dalam array, itu semua very important. Okay, saya bagi kamu dalam. Okay, I give you 5 minutes, try to do it.
Okay, very good Aidil and Amirul. Yang lain-lain dapat tak? Okay, good Najib and Primela, good. Okay, Syaira and Iliana dapat juga kan? Bagus. Yang lain-lain kena buat sebab source code semua dah ada. Saya bagi kamu source code, saya tak bagi kamu input file sebab saya nak kamu tahu create input file sendiri. Okay. Kalau saya bagi input file, saya takut kamu tak tahu nak create sendiri. So, you should know how to create your own input file. Okay, saya bagi contoh yang lain pula ya. Okay, dalam contoh ni saya nak gunakan array ya. Dalam contoh ni saya nak gunakan array. Dalam contoh ni apa yang saya nak tunjukkan, macam mana kamu boleh hantar array nilai dia ke function. Okay, maksudnya sekarang array kamu tu kan dia ada nilai, banyak nilai. So macam mana kamu nak hantar ke function, lepas tu apa berlaku kalau nilai tu kita tambah ke di dalam function tu, boleh tak capai balik dekat function yang panggil dia. Maksudnya sekarang ni kita ada dua function di sini. Satu adalah main function. Main function ni dia adalah function yang selalu ada dalam C++ program. Dan satu lagi function kita create sendiri dan nama function tu adalah add record. Okay, kita ada satu lagi function, nama dia add record. Kita tambah di sini. Satu function nama dia add record. So kita nak tambah di dalam array tu. Nilai tu kita nak tambah di dalam array. So macam mana kita nak buat benda ni? Okay, maksudnya sekarang ni saya tak buat benda ni di dalam
di dalam main function ni, tapi saya akan buat benda ni di dalam satu function lain yang nama dia add record. Okay, so saya delete buang yang ni, coding ni. Okay, saya delete buang. So di sini apa yang saya perlu buat adalah saya kena panggil function ni. So di sini saya ada satu function coding yang sama. Okay, same coding. Di sini saya guna I. Kalau kamu nak gunakan bilangan rekod pun boleh. Katalah sekarang ni kamu tak nak keliru, kamu nak letak nama yang sama. Okey, letak je lah bilangan rekod. Kalau kamu guna di sini bilangan rekod, so di sini pun nama dia mestilah bilangan rekod. Kalau kamu guna di sini I, dalam matrik, kamu boleh guna matrik I. Okey. So ini pilihan kamu sendiri, nama apa yang kamu nak bagi. Okay, sekarang ni kita create satu function. Nama function kita adalah add record. Ini nama function. Okay, dan function ini dia tak ada return value. Maksudnya dia tak return any value, so kita gunakan void. Lepas tu kita nak hantar array ni ke function. So kita tahu kita kena ada nama array. Lepas tu satu lagi information tu kita nak tahu dia punya, dalam contoh ni lah kita nak tahu dia punya subscript dia. Subscript mana yang kita nak tambah. So kita kena hantar bilangan rekod. Maksudnya subscript mana kita berikutnya, subscript apa. Kita perlu hantar di situ. Sebab tu kita hantar di sini integer bilangan rekod. Ini mewakili bilangan rekod ni sebenarnya dia mewakili subscript. Okay. Dan lepas tu kita nak hantar array matrix tadi. Okay, array matrix. So cara nak hantar dia kita kena guna seperti declaration dia. So kita tahu dia string matrix kan. So kita letak di sini string matrix. Macam ni matrix. Dalam ni kita just letak operator array ni cukup. Tak perlu letak size ke apa, tak perlu. Just letak operator array sudah memadai. Okay. Dan ini coding dia di dalam ni. Apa yang kita buat di sini adalah kita nak masukkan satu data baru ke dalam array. Kita nak add satu data baru ke dalam array. So kita akan tambah elemen berikutnya dalam array ni. So macam array yang dan contoh saya create ni. So kita tahu array ni dah ada 8 data. Okay, array ni sepatutnya ada 8 data ya. 8 data di sini kamu boleh lihat ada 8 data. So kita tahu bilangan rekod ni adalah, nilai bilangan rekod ni adalah 8. Okay. Bilangan rekod ni nilainya adalah 8 sebab kita tahu dia mula daripada subscript 0 sampai 7 tu dia dah simpan dah 8 data tu. So kita nak tambah data yang ke 9, so kita akan gunakan subscript 8. So bilangan rekod ni nilainya 8. So nanti di sini dia akan tambah ke dalam matrik 8. So nilai diinputkan tu dia akan disimpan di dalam matrik 8. Dan contoh ni ya. So maksudnya elemen ke-9 array. Kalau saya inputkan sekarang akan jadi macam tu. Okay, sekarang ni ini adalah parameter. Okay, ini adalah parameter. Parameter list. Okay, ini adalah nama array. Ini adalah return type dan ini adalah body of the function. Okay, body of the function. Semua ini kita panggil dia sebagai function definition. Okay, semua ni kita panggil sebagai function definition. So sekarang ni bila saya create satu function, saya mesti kena create prototype dia juga. Okay, saya kena create prototype. So untuk create prototype ni saya kena copy dia punya header dia, header function. Header function.
Dan saya akan letak paling atas sekali di sini. Okey, saya letak macam ni. Dan saya letak macam ni pun boleh. Kalau kamu nak tinggalkan macam ni pun, it's okay. Letak semikolon. Ujung sekali mesti kena letak semikolon. Ataupun cara yang lebih profesional adalah kita just letak dia punya data type sahaja. Kita tak letak nama dia. Nama kita buang. Kita just tinggalkan dia punya data type. Macam array, kita kena tinggalkan tanda array tu. Okay? Okay, sekarang kita save. Okay, ada tertinggal satu lagi. Yang ni prototype function. Satu lagi adalah macam mana nak panggil function tu. Kita kena panggil function tu. So cara kita nak panggil function, kamu copy semua ni. Dia punya return type tak payah copy. Copy. Okay, sini kamu kena copy semua ni. Okay. Tapi jangan copy return type jangan copy return type. Ini tak perlu copy. Lepas tu di mana kamu nak panggil daripada main function atau mana-mana function yang panggil function lain, di mana kamu nak panggil tu, kamu kena letak di sana. So, sekarang ni saya nak panggil di sini. Daripada sini saya nak panggil function tadi, add record tadi, pastekan kat sini. Lepas tu end with semicolon. Macam ni, semicolon. Okay. Lepas tu di sini tanda array tu, tanda array operator tu tak boleh letak. Buang tanda array operator. Just letak nama array sahaja. Matrix. Lepas tu dia punya data type pun tak boleh letak dalam calling function ni. Data type pun kena buang. Just letak nama dia sahaja. Ini nama sahaja panggil. Ini cara panggil. Okay, ini cara nak panggil function add record ni. Okay. Okay, satu lagi tadi dekat sini. Okay, lepas tambah rekod ada sini kan bilangan rekod plus. Yang ni kena letak tadi terdelete saya rasa. Okay, bilangan rekod plus. Sebab ini tujuannya kalau kita tambah rekod lagi, dalam contoh ni tak perlu. Okay, dalam contoh ni kita tak perlukan. Sekejap saya semak coding ni sekejap.
Okey. Dalam coding ni kita panggil di sini kita panggil untuk baca input, lepas tu input yang kita baca ni nanti dalam file function ni kita simpan di dalam array. Lepas tu kita kembali ke main function ni. Kembali ke main function ni. Lepas tu kita buka balik file matrix data ni dengan mode append sebab kita nak tambah data ke dalam file existing file. Lepas tu kita akan tambah ke dalam file tersebut. Kita masih gunakan bilangan rekod sebab subscriptnya tidak berubah. Subscriptnya tetap sama. Tadi kalau bilangan rekod dia adalah kata sekarang ni bilangan rekod 8. Di sini pun 8 jugalah sebab kita katalah kita nak tambah elemen yang ke 9 array. Elemen yang ke 9 array subscriptnya adalah 8. Lepas tu kita close file. Setiap file yang kita buka kita mesti close. Kenapa tadi saya sebut elemen ke 9 yang kita nak tambah? Sebab di sini kita dah ada 8 data. So kita tambah data baru, data yang ke 9. Kalau ikut bilangan data dia ke 8. So saya simpan bilangan rekod tu, dia simpan bilangan data. So bilangan data tu adalah 8. Tapi bila kita refer pada subscript, kita tahu subscript tu akan bermula daripada 0. So kalau 8 data, dia akan simpan daripada subscript 0 hingga 7. So subscript 8 tu kita boleh samakan dengan bilangan data. Bilangan data ni 8. Sebab tu bila saya add data ke dalam file, saya gunakan bilangan rekod ni untuk refer kepada data yang berikutnya. Saya tak create satu variable baru. Sekarang saya compile link. Sekarang tengok tak ada error. Saya clear dulu, saya compile link lagi, saya save dulu. Saya save, lepas tu saya compile link. Tak ada error, insyaAllah coding ni betul. Sekarang saya nak run coding ni. Yang dia paparkan tu adalah data yang dah sedia ada di dalam file. So dia ambil, baca data tu, lepas tu disimpan dalam array. So yang dia paparkan tu daripada array tersebut. Apa yang dia simpan dalam array. So dalam array tu dah ada sebanyak ni data dia. Sekarang ni saya nak tambah satu data baru. So katalah saya nak tambah data baru. Let's say 2020. Data yang ke 9. Saya nak data yang ke 9, saya enter. So sekarang reload, saya nak tambah dalam file. Dan sekarang dia dah tambah dalam file data ni, data yang saya tambah tadi tu. Kamu boleh buka file, kamu boleh tengok dia dah tambah. Nampak tak? Benda yang sama juga dibuat, cuma di sini saya gunakan function. So sekarang ni saya akan share dengan kamu coding ni. Benda yang sama, dia buat benda yang sama, cuma yang pertama tu tak ada function, yang ni ada function. Sekarang saya copy, saya bagi kamu coding, cuba buat. Cuba buat coding ni. Coding ni dia gunakan function. Buat benda yang sama, cuma dia gunakan function di sini. Saya bagi kamu dalam 5 minutes untuk buat benda ni.
Ya, Amirul good. Yang lain-lain dapat tak? Okay, saya nak tunjuk satu lagi contoh Okay, cuba lihat contoh ni Tadi yang saya tunjuk pada kamu tu, kita cuma tambah satu data sahaja. Tapi dalam contoh ni, kita boleh tambah, dalam satu rekod tu boleh ada lebih daripada satu data. So dalam contoh ni, kita akan ada nombor matrik dengan grade. Grade pelajar. Okay, katalah sekarang ni, input file dia adalah dalam bentuk macam ni Okay, input file ni macam ni. Katalah dalam bentuk format macam ni. So sekarang ni saya nak tunjuk pada kamu macam mana kamu nak baca data daripada file ni. Okay, ini adalah program dia. Okay, di sini sebelum ni kita cuma apa yang akan dibuat dalam coding ni adalah kita akan baca daripada file yang ada dua data tadi. Setiap rekod tu ada dua data, matrik dengan grade. So kita akan baca, lepas tu kita akan printkan. So sebelum tu kita update dulu file data dia, file dia. So di sini saya namakan file input ni sebagai matrix data. Okay. Saya tunjuk setakat ni, kalau kamu nak tambah data semua, kamu boleh gunakan coding yang saya bagi tu, lepas tu kamu kemudian modify. Okay, sekarang ni saya akan tambah grade kat sini. So kata ada di sini A minus, katalah yang ni C, yang ni B minus, yang ni dapat B plus. Okay, then kata di sini B minus. Okay, let's say yang ni dapat A.
Ini C, ini kata D, ini katalah dapat D minus macam ni ya. So di sini setiap rekod ni, yang ni setiap ni kita panggil dia sebagai satu rekod. Okay. So setiap rekod tu dia ada dua data iaitu metrik dengan grade. So yang ni kita metrik ni kita define dia sebagai string sebab kita tengok dia ada terdiri daripada gabungan alphabet dengan numbers. So kita declare dia sebagai string. Manakala kamu tengok grade, grade ni ada A minus. Macam ni A minus, B plus. Dia ada alphabet dan diikuti dengan special character minus macam ni. So disebabkan itu kamu kena declare juga grade pun sebagai string. Sebab dia adalah string ya. Okay, sebab itulah di sini kalau kamu lihat kita declare matrix ni sebagai string dan juga kita declare grade pun sebagai string. Sebab bentuk data tu menunjukkan ia adalah string. Okay, dalam contoh ni I adalah bilangan rekod ya. I mewakili bilangan rekod. So macam coding tadi juga, di sini kita nak baca input file. Tapi dalam contoh ni, yang ni tengok dengan teliti ya. Dalam contoh ni, kita nak baca dua data. Sebab kita tahu setiap rekod tu ada dua data. Satu adalah matrix dan satu lagi adalah grade. So kamu boleh baca macam ni dua kali. Satu untuk matrix, satu untuk grade macam ni. Ataupun kamu juga boleh gabungkan dia baca macam ni. Dua-duanya betul. Okay, macam ni pun betul. Kalau kamu nak baca macam ni pun is correct. Maksudnya kamu baca daripada input file matrix data, lepas tu kamu simpan nilainya dalam matrix dan juga dalam grade. Okay, so pertama kali dia baca, dia akan simpan nilai ni. Okay, dia akan simpan, saya tunjuk satu contoh dia. So ini first time baca ni, yang ni D20 ni, matrix number ni akan disimpan di dalam ni, manakala A ni akan disimpan di dalam grade ni. Okay. Okay. So, ianya akan disimpan seperti ini ya. Di dalam matrix nilai ni, di dalam grade nilai A. Okay, macam itulah seterusnya. Okay. Kalau kamu ada 3 data, so kamu kena tambah lagi satu array lagi. Dan kamu tengok data tu adakah integer, adakah ianya bentuk float. Kalau ada titik perpuluhan, maksudnya dia adalah float ataupun double. Kalau ianya cuma nombor bulat sahaja, kamu boleh declare dia sebagai integer. Okay, kalau dia data tu cuma ada satu karakter sahaja, kamu boleh declare dia sebagai char. Okay, kalau data tu true atau false, so kamu kena declare dia sebagai boolean. It depends on your data. Okay, lepas tu di sini kita define atau declare dua array of string. Satu nama dia matrix, satu nama dia grade. Matrix untuk simpan nombor matrix, grade untuk simpan grade pelajar tersebut ya. Okey, yang ni untuk baca daripada file
Dan setiap kali baca daripada file dia akan baca, maksudnya dia akan baca, setiap rekod tu ada 2 data. So kamu boleh baca seperti ni. Okay, lepas dah baca semua daripada file, maksudnya tadi file tadi tu ada berapa data? 10 data. Semua dah baca 10 data tersebut. Then end of file akan jadi, yang ni in file, end of file akan jadi true, so not true akan jadi false, so dia akan keluar daripada while loop ni. Lepas semua data tadi dibaca, 10 data dah baca, lepas tu kita akan close file input tadi, maksudnya kita akan close file matrix data.txt dengan mode input tu kita akan tutup. Okay, tak boleh guna lagi dah untuk baca daripada file tersebut. Lepas tu, di sini kita akan print data yang dah simpan dalam array tadi. So sekarang ni kita baca dan tadi kita simpan dalam array matrix dan grade. So sekarang ni kita akan print daripada array tersebut. Nilai yang disimpan dalam array tersebut. Okay. So dia akan mula dengan J kosong. J ni dia mewakili, mula-mula dia di-initialize kepada subscript kosong. Lepas setiap kali tambah 1. So ia akan dilaksanakan selagi J is less than I. I kita tahu dia mewakili bilangan rekod. So I ni macam dalam contoh tadi, I tu adalah 10. So J ni akan dilaksanakan selagi nilai J ni less than 10. So kita tahu ianya akan di print sebanyak 10 kali nilai ni ya. Apa yang akan di print adalah matrix. Lepas tu grade. Okay, dia akan mula daripada matrix 0, grade 0. Matrix 1, grade 1. Matrix 2, grade 2. Macam itulah ya. So, setiap subscript tu, dia mewakili satu rekod. Okay, maksudnya macam ni. Matrix kosong. Okay, matrix 0, grade 0 mewakili rekod 1. Okay. Matrix 1, grade 1 mewakili rekod 2. Matrix 2, grade 2 mewakili rekod 3. Lepas tu matrix 3, grade 3 mewakili rekod 4. Okay. Daripada sini apa yang kamu boleh nampak, setiap subscript tu dia mewakili satu rekod. Okay, dia mewakili satu rekod. Dalam contoh ni pelajar kan, so setiap subscript tu mewakili satu pelajar. Kalau kita guna subscript kosong, kita tahu pelajar pertama. Kalau subscript 1, pelajar yang kedua. Kalau subscript 4, so kita tahu kita mewakili pelajar yang kelima. Kalau subscript tu ke-7, so kita tahu kita mewakili pelajar yang ke-8. Itu mewakili pelajar yang ke-8 dalam file tu. Macam itulah ya. Okay, ini saya padam buang Ini saya just nak terangkan saja. So sekarang ni saya save. Lepas tu saya compiling. Okay, tak ada error. So sekarang saya run coding ni. Nampak tak dia keluarkan sekali dengan grade dia? Boleh nampak? Apa yang disimpan dalam file tadi dia paparkan. Okay. Sekarang saya bagi coding ni ya untuk kamu. Kamu boleh try. Lepas tu file input kena ubah ya. Dia ada 2 data file input ni. Okay, lepas tu saya copy juga input file tu. Nanti kamu create input filenya ya.
Okay, kamu cuba kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya kat saya dalam WhatsApp group. Dan projek yang saya bagi tu kamu buat dalam group. Okay. Projek yang saya bagi tu buat dalam group, create group kamu masing-masing. Kalau kamu ada any question, kamu boleh WhatsApp saya. Dan kamu boleh tengok soalan yang saya bagi. Kelas minggu depan kalau kamu ada any question, nak tanya pasal projek kamu boleh tanya saya. Okay. Dan Sabtu ni kamu ada ujian do your best. Wish you all the best. Okay, dan topik yang masuk ujian tu sampai loop saja, sampai repetition structure only. Buat latihan yang saya dah bagi pada kamu tu, buat semua latihan yang saya bagi. Okay, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi hari Sabtu nanti. Okay, boleh exit sekarang. Thank you, Madam. Welcome. Thank you, Doktor. Welcome. Madam, Ya? Ya, untuk Mira? Sabtu ni Madam. Ya, Madam Najib? dengar Madam? Hello Madam. Ya, Najib? Madam, yang tarik ujian tu Madam. Boleh saya minta excuse untuk hari Sabtu Madam. Sabtu dengan Ahad. Nanti okey. Najib WhatsApp saya. Okay Madam. Terima kasih Madam. Welcome.